Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mengizinkan kita untuk duduk sebentar ijlis bina min sa'ah untuk kita beriman, meningkatkan iman kita beberapa ketika pada pagi yang mulia ini bersama ayah-ayah, bersama ibu sebagai peneman ayah pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah pada hari ini kita meneruskan majlis ayah pada hari ini dengan tajuk kita jangan jadi ayah baran, dan kita bersama dengan dua orang panel kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan Ustaz Al-Fadil Ustaz Safri Muhammad Zain. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Pagi-pagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada qari kita Ustaz Faizan Tajwid. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah ya. Dan kita insya-Allah sama-sama pada hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Mulk ayat yang keempat hingga keenam sebagai panduan kepada kita semua untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk ayah-ayah seperti saya, seperti tuan-tuan yang menonton pada hari ini, agar ayah-ayah yang ada adalah ayah-ayah yang diberkati, ayah-ayah yang akan dipimpin dan memimpin ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar dahulu sebelum kita pergi kepada bacaan surah Al-Mulk ini, kita ingin menonton satu video paparan perkongsian pengalaman daripada Encik Muhammad Tarmidi Yaakob. Ke arah agama ni yang dapat menjamin akhlak anak-anak tu kita didik dengan betul. Saya hantar ke ni sekolah agama. Umur 10 tahun tu saya hantar sekolah agama. Memang cabaran ni memang tinggi daripada kita punya hati anak kita kan. Memanglah kita tengok kasihan. Saya ni tak tahu apa kan. Di sekolah tu insya-Allah boleh membantu macam mana nak bentuk karakter anak-anak saya nanti. Jadi alhamdulillah, rupanya apa yang saya buat tu memang positif lah. Sampai sekarang saya dapat impaknya anak-anak saya. Kalau segi agama tu memang boleh kita harapkan lah. Jadi Amir ni memang tak banyak ragam, tak banyak, kata orang tu tak nakal sangat lah, kalau kecil pun. Memang dia budak bijak. Kakak dia selalu lepas solat panggil belajar surah Al-Mulk tu. Saya pun banyak dedahkan dengan Al-Quran. Kakak dekat semua pandai baca Al-Quran. Jadi ada masa terluang ni mengajar adik Amir ni, arwah ni, baca surah-surah pendek. Jadi budak-budak ni akan ikut kan apa mak ayah dia buat, dia akan ikut. Bila kejadian tu berlaku, Amir tu meninggal, memang kami memang manusia biasa kan, memang tak boleh nak nafikan kami. Kami memang tak kuat. Memang semua menangis lah masa tu. Memang tak sangka ada Amir tu baru 3 bulan kami serah kepada ibu kandung. Dah pergi selama-lamanya lah. Tapi Allah dah aturkan memang terbaik untuk dia lah. Selalu kalau saya balik memang dia akan sambut saya balik. Umi, abah balik. Itu selalu. Memang sekarang ni tak ada siapa sambut lagi lah. Sebarkan kasih sayang. Kasih sayang ni untuk siapa-siapa aja. Sebab Allah yang tiupkan Ar-Rahman Ar-Rahim kan pada hati setiap manusia tu. Jadi kita jangan kedekut nak sebar kasih sayang. Jadi pada ibu bapa tu sebenarnya yang paling perlu pada setiap ibu bapa tu tauhid sebenarnya. Tauhid kena kuat. Tauhid itulah yang akan menentukan kita menjadi sebagai ibu bapa macam mana.
Begitulah perkongsian daripada Encik Muhammad Tarmidi Yaakob, bapa angkat kepada Allahyarham adik Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik yang didera, yang meninggal pada umur 7 tahun dan ditemui di dalam tong air yang penuh dengan kecederaan. Ini sebagai satu tragedi di negara ini untuk kita melihat bagaimana peranan ibu ayah dalam mendidik anak dan dalam kita sama-sama melihat apakah panduan daripada Al-Quran untuk ayah-ayah, ibu-ibu yang bersama pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Mulk pada ayat 4 hingga 6 untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita mengambil panduan agar tidak berlaku lagi tragedi adik Amir dalam keluarga di bumi Malaysia, di negara, di dunia ini. Bersama dengan Ustaz Faizan Tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 4 hingga 6 itu adalah daripada ayat 4 hingga 6 ya, untuk sama-sama kita lihat maksudnya. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan dan kami menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Dalam ayat ini kita ada memerhati dan kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri untuk melihat terutama pada ayat yang kelima apabila Allah menyatakan tentang bintang, tentang rujuman lisyayatin, melempar syaitan, dan di hujung itu ada dinyatakan tentang azab neraka. Jika boleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz untuk menceritakan apa kandungan ayat 5 terutamanya ini, ya, mungkin ada kaitan dengan ayat sebelum dan selepasnya, dan sudah tentunya kita nak melihat dalam kerangka ayah jangan jadi ayah barat. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Fazrul. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat yang sangat indah, iaitu Al-Quranul Karim, sebagai bacaan kita, sebagai renungan kita, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Khusus pada ayat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'azabas sa'ir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengulangi pandangan kita dan demi pandangan kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi ciptaan tersebut, iaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang, iaitu kawakib yang memiliki cahaya-cahaya sehingga dunia ini dapat diterangi dengan penuh keindahan. Kalau mengikut Qatadah mengatakan bahwasanya
bintang-bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang bercahaya di langit dunia, iaitu tujuan dia adalah zina atau perhiasan untuk manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berikan bintang tersebut adalah untuk rujuman lisyayatin, untuk membaling ataupun melempar syaitan. Sebab apa? Syaitan ini istaraka sam'a, dia mencuri pendengaran dari langit kemudian dia bawa ke bumi. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada masabih itu adalah yahtadi, beri petunjuk fil bar wal bahr, di daratan dengan di lautan. Ketika ada orang berjalan ya, Ketika dia berjalan, nak tengok ke atas. tengok atas dia, atas di langit dan di ketika padang pasir dan ketika di lautan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat ini bahwasanya bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara salah satu dia disebutkan pada ini adalah rujuman lisyayatin, untuk membaling syaitan. Kemudian wa'atadna lahum azab sa'ir. Allah memberikan ganjaran ataupun balasan kepada syaitan ketika di dunia mereka dibaling oleh rujuman lisyayatin ataupun masabih itu dibaling kepada syaitan. Kemudian di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan bagi mereka adalah wa'atadna lahum azab sa'ir, iaitu azab api neraka Untuk syaitan itu semua. untuk syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kaitan dengan tajuk? Dia sebelum Ustaz Baran, nak kait yang tajuk Ustaz ni, dia macam mana dia punya bintang tu, dia kalau kita baling kan tak ada pen ni kan, baling tu kan kenalah pada syaitan tu kan. Jadi kalau bintang tu macam mana? Dia ambil bintang, Ya. siapa yang ambil? Sangat menarik Ustaz. Ketika Ibnu Katsir mengatakan dia bukan zat bintang itu yang dibalingkan kepada syaitan. Kalau Okey. istilah kita apa nama dia, meteor, apa nama dia? Meteor, Tarik okey. bintang tu kot. Tarik bintang tu. Jadi itulah salah satu Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah tu biyadihil mulk. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya Allah sebutkan bintang-bintang itu langsung dibaling, tapi pada hakikatnya kalau kita perhatikan yang dibaling itu adalah bukan zat daripada bintang itu menurut daripada ulama tafsir kita, salah satu dia Ibnu Katsir. Tetapi wallahu alam, itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan kalau dalam Al-Quran ini konsepnya apa? Adakah syaitan ni siapa Ustaz? Pasal kalau iblis tu dah jelas dah kan, minal jin kan. Tapi kalau syaitan ini dia manusia ke jin ke macam mana tu? Nak Okey. tahu juga. Kalau kita perhatikan sebutkan syaitan ini dalam bentuk jamak, mufrad dia adalah syaitan. Jadi syaitan ini adalah salah satu sifat daripada jin ataupun iblis. Jadi kadang-kadang ada juga manusia ini tasyaitana. Dia menjadi seperti syaitan kan, minal jinnati wan nas. Jadi ada daripada kalangan jin itu dan kalangan manusia itu memiliki sifat yang tasyaitana, artinya memiliki sifat-sifat syaitan yang direjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, bila kita terdapat sesuatu perkara dalam diri kita yang tak kena dan sebagainya, kita kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat ini, artinya syaitan itu adalah salah satu yang dapat menggoda manusia agar manusia menjadi sesat dan sebagainya, sebab mereka tidak akan pernah redha ataupun tidak pernah akan rela kalau manusia itu terselamat daripada godaan syaitan. Jadi ini adalah penerangan tentang ayat yang kelima untuk panduan kita bersama, iaitu Allah menjadikan bintang ini untuk merejam syaitan, dan syaitan ini adalah kumpulan makhluk yang mengajak kepada sa'ir Ustaz ya. Ya. Kepada sa'ir, mengajak kepada neraka Allah dengan pelbagai sebab. Dan salah satunya Ustaz ya mungkin bercakap tentang marah lah tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu marah ini sebenarnya memang 100% daripada syaitan ke ataupun dia adalah fitrah manusia ke? Apa beza ghadab ya, dalam Al-Quran ada dalam surah Fatihah yang kita baca maghdubi alaihim kan, ataupun mungkin Ustaz boleh jelaskan marah ni sebenarnya punca daripada mana ya, dan apa kaitan dengan syaitan dalam ayat ini? Silakan. Okey. Kalau kita bercakap tentang marah ataupun dalam istilah kita biasa kita dengar adalah baran. Marah itu adalah satu fitrah
makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan kita sedih, sakit, gelisah, marah, rupanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita pandang daripada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan marah, kenapa Allah ciptakan sedih dan sebagainya, itu adalah peluang manusia agar mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ustaz, jangan nak marah sebab kita tahu ini nak cari peluang kebaikan. Tidak. Artinya dengan adanya marah itu akan membawa satu proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab marah ini adalah fitrah manusia. Tetapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama dia sari'ul ghadab. Artinya apa? Cepat marah. Cepat marah, sikit-sikit marah. Terutama nak nak buka puasa, garam sikit letak, gula tak ada letak, dia nak marah. Sebab macam mana nak merasa kan ustaz kan? Ini nama dia sari'ul ghadab, cepat marah. Ini yang bahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, kalau kita tarik kepada seorang ayah kan, seorang ayah ni bila sebenarnya dia marah, balik kerja marah dan sebagainya, sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak terima ujian itu dengan lapang hati, lapang dada, orang sekeliling akan mengatakan bahawasanya ini adalah satu perkara yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya di saat seorang ayah tu marah atau suami marah, balik-balik dah marah dan sebagainya, dah letih kerja dan sebagainya, balik-balik marah. Tetapi kalau seandainya pihak yang kena marah ada respon yang baik, artinya apa? Dengan adanya marah itu untuk memberikan kesabaran kepada orang yang kena marah. Jadi, sari'ul ghadab ini adalah salah satu sifat yang tercela. Memang asalnya ghadab ini, marah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sari'ul ghadab adalah salah satu daripada sifat yang tercela yang dimiliki oleh seorang insan, lagi-lagi dia seorang ayah. Seorang ayah. Sebab apa? Sebab anak ini akan mencontohi sifat yang dilakukan ataupun sifat yang dibuat oleh seorang ayah. Biasanya kalau orang marah ni ustaz kan, kalau orang marah ni keluar bahasa apa kan? Bahasa yang tak bagus. Bahasa yang tak bagus dalam kan. WhatsApp pun dia perli. Dia selamba perli. je kan? Itu nama dia sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah kan. Ini sangat bahaya dalam kehidupan kita sebab ia akan membawa satu contoh kepada keluarga, memberi contoh kepada anak-anak dan infak dalam kehidupan kita. Dia bila cakap tentang marah ni Ustaz ni, salah satu daripada orang yang mudah marah ni orang kata kalau sakit jantung. Orang sakit jantung darah tinggi tu dia memang cepat marah kan. Jadi yalah mungkin saya nak bersama juga dengan Ustaz Faizan ya. Ustaz Faizan ada tak pengalaman bersama dengan orang yang cepat marah ke ataupun tempat kerja tengok staff yang mudah marah ke? Ustaz Faizan ada pengalaman tak berinteraksi dengan orang begini? Yalah, sudah semestinya. Ada Bila kita dah lama berkecimpung dalam bidang kerjaya ni kan, jadi macam-macam manusia kita tengoklah, terutama yang kita gelar dia sebagai sahabat. Jadi bila kita gelar kita ada sahabat, jadi kita tahu karakter dia bagaimana kan. Tak semua orang sama. Jadi mungkin orang yang cepat marah ni, cara kita untuk berinteraksi dengan dia mungkin berbeza sikit dengan orang. Kita tidak boleh lah. Macam mana berbeza yang Ustaz Berbeza macam ni. Berbeza kalau mungkin dalam satu hal lah, dalam satu hal yang jika berlaku konflik apalah, bukan konflik kerja ke apa ke, mungkin dalam ketika itu dia agak marah dan agak melenting, dan kita sahut dalam suara yang lembut. Maknanya kita balas balik dengan suara dia. Contoh, tak apa nak, insya-Allah kita boleh uruskan ni. Tak apa, kita ada plan lagi. So jangan risau macam tu kan. Kita walaupun dia dalam keadaan marah, tapi tanggungjawab kita lah sebagai seorang yang mengenali dia, ataupun kalau bukan orang yang tidak kenal pun, maka tindakan yang sama juga supaya dia tidak menambahkan lagi kemarahan yang dia ada, begitulah. Itu sedikitlah mungkin pengalaman-pengalaman yang
mungkin bukan saya saja, mungkin semua orang juga Semua hadapi orang benda ni hadapi tuan-tuan ya. kan. Ya, dia tempat kerja kan. Dia kadang-kadang Yelah, ada orang yang memang sikit-sikitnya melenting nanti kan. Tapi mungkin masa masuk kerja dulu dia tak ada pula apa interview untuk tanya orang ni kuat melenting ke tidak kan. Pasal dia kuat melenting dia ada kaitan juga dengan orang tu yang memang boleh buat kerja cepat Ustaz. Ya. Kan. Pasal ayah ni ataupun kadang-kadang ibu pun ya dia pasal dia boleh buat kerja dengan cepat tapi dia kadang-kadang dia tenaga itu juga digunakan untuk marah. Jadi Ustaz rasa bila melihat perkara ini macam mana nak uruskan nak uruskan pasal bila mungkin ayah ni dah bekerja, mak ni dah bekerja tapi disebabkan tenaganya ekstra sikit, lebih sikit marah itu tenaga itu digunakan pula untuk marah dan marah itu digunakan pula pada anak kalau dalam kes adik Zubaidi Amir tadi itu. Kesian Ustaz sampai baru 7 tahun Betul, kan akhirnya didera kemudian masuk tong air. Ini dah lain macam ni kan. Jadi mungkin sedikit peringkat awal ni macam mana marah ini diuruskan. Sila Ustaz. Okey, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Nabi ditanya tentang sesuatu perkara, bagaimana satu kalimat yang diinginkan oleh sahabat itu sesuatu kalimat, iaitu satu perkara syariat yang mudah sehingga mereka dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi la taghdab walakal jannah. Oh, Jangan marah, ganjaranmu adalah syurga. itu hadisnya. Hadis. Masya-Allah. Jadi kalau kita ambil perkataan yang singkat itu, kita faham bahwasanya nak menguruskan marah ini bukan sesuatu perkara yang mudah sebenarnya. Bukan mudah. Bukan kita nak mengurus kamera depan kita ni, bukan. Yang nak mengurus ini adalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Tetapi sifat marah ini banyak dimiliki oleh syaitan. Tu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solusi utama dia ketika kita datang marah, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita diam. Kita diam artinya jangan teruskan marah. Sebab bila kita ni marah, efek dia banyak kepada anak, kepada isteri dan kepada keluarga. Dan sebagaimana disebutkan oleh Tuan Fazrul tadi, bagaimana cara nak menguruskan marah ketika marah itu berlaku pada manusia. Berlaku pada kita lah. Kita kadang-kadang Ustaz kan, kat rumah kita kadang-kadang balik letih pun, benda ni terlintas dalam diri kita, kita akan marah. Tetapi disebabkan keimanan kita kepada Allah, segi syariat adalah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sebagai seorang yang beriman. Tengok Rasulullah kan, tengok Rasulullah ketika hebat Nabi berdakwah, ketika Nabi dicaci, dimaki, dibaling batu, Nabi tidak marah. Sebab apa? Nabi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku seperti apa yang kita lihat tadi Ustaz dekat video tadi, itu semua adalah sebab baran ini ataupun sebab marah ini. Sebab orang yang marah ini dia kata tadi kan, kita dihiasi oleh syaitan sebenarnya, digelapkan oleh syaitan sehingga dia tidak nampak apa-apa. Tetapi bila berlaku sesuatu perkara baru dia menyesal. Sesal kemudian tidak berguna. Ya, betul. Jadi sebelum datangnya godaan syaitan tadi, ketika marah itu datang, sehingga ada dalam hadis sahih, hadis hasan mengatakan ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita kena duduk. Sehingga kita basahkan diri kita dengan air wuduk dan sebagainya. Itu semua adalah untuk menghindarkan diri kita daripada sifat marah. Cuma marah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar orang di sekeliling orang yang marah ini, kunci dia apa Ustaz? Sabar menghadapi orang marah. Sabar Sabar menghadapi peluang dapat marah. pahala di menjumpai orang pemarah ni ya. Tapi kalau kita tahu bahawa itu adalah pahala, janganlah kita nak cari orang marah. Itu balik. Baik. Jadi ialah dia satu bercakap tentang sabar tadi Ustaz kan, tetapi dalam masa yang sama ialah kalau anak ya dalam rumah, dia kalau asyik kena macam adik Amir ni ya, sampaikan nyawa melayang. Jadi ini adalah syari'ul hisab tadi, syari'ul ghadab tadi tu, yang cepat marah ini
ia adalah satu perkara yang bagi setengah orang boleh diuruskan, pasal dewasa dengan dewasa mungkin boleh uruskan, ada pengalaman. Tapi kadang-kadang bila suami itu marah melampau-lampau, ya, isteri pun jadi macam tikus kan, menikus istilahnya. Dan mungkin selama 20 30 tahun hidup bersama dengan suami ini dalam keadaan yang stres, Ya, kan, betul, Ustaz. apatah lagi bersama dengan anak. Jadi kita ingin melihat kepada isu jangan jadi ayah baran ini, ya, kita nak lihat solusi demi solusi lagi daripada Quran dan juga sunnah. Dan kita mungkin ingin melihat Ustaz ni tentang istilah marah, tegas, ada beza tak, kat mana dia punya garis pemisahnya, ya. Pasal kalau katakan tegas itu dipuji, kan, tetapi dekat mana, sampaikah tali pinggang kena buka selalu ke, ataupun rotan tu kena 3 4 jenis ke? Tegas, ini yang kita ingin bincangkan. Tapi kita berehat sebentar, kita kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk kita jangan jadi ayah baran, satu topik yang penting untuk difahami oleh ayah-ayah seperti saya kepada tuan-tuan yang berada bersama pada hari ini, kerana kita yakin bahawa kita ingin menjadi seorang pemimpin dan ingin menjadi pemimpin yang tegas, ya, yang boleh melaksanakan tugas, banyak kerja yang perlu dilakukan. Tapi dalam masa yang sama ialah ada beza tegas dan marah ataupun baran, ya, syari'ul ghadab yang disampaikan oleh Ustaz Safri sebentar tadi. Jadi kita ingin melihat, ya, lagi panduan daripada Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membaca daripada ayat 159 surah Ali Imran untuk sama-sama kita melihat perspektif bagaimana Nabi, ya, menguruskan marah ataupun mungkin kekecewaan, apatah lagi dalam analisis perang Uhud, ya, pasca perang Uhud itu ada sesuatu yang berlaku, ada di kalangan sahabat yang tidak mengikut arahan, ya, sepatutnya berada di atas bukit, duduk tunggu dulu sampai keluar arahan, tapi tak ikut arahan, ya, sehingga kan 70 syahid pada peristiwa itu. Tetapi dinasihatkan oleh Allah SWT dalam ayat 159 surah Ali Imran. Sama-sama kita baca bersama Ustaz Faizal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 159 daripada surah Al Imran, maka berkat rahmat Allah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berkeras hati, sudah tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonlah keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat surah Ali Imran ini adalah satu ayat yang menarik yang mungkin boleh Ustaz Safri bahaskan ataupun kongsikan tentang peristiwa saatnya, peristiwa Uhud, 70 orang meninggal kerana tidak mengikut arahan. Ia boleh menyebabkan Nabi jadi marah, ya, boleh menjadi kasar. Tetapi ada panduan dalam ayat 159 ini untuk pemimpin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ayat ini untuk ayah-ayah pada hari ini. Kalau boleh Ustaz Safri jelaskan apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayat ini sangat indah, sangat menarik, adalah sebagai satu panduan dalam kehidupan kita agar menjadi seorang insan yang penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada awal dia, fabima rahmatin minallah. Kasih sayang itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang itu rahmat yang terhimpun di dalam hati setiap insan. Kalau seandainya rahmat itu tidak ada, kasih sayang itu tidak ada dalam keluarga, terhadap diri kita, terhadap anak dan sebagainya, mereka akan, walaupun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras hati dan sebagainya, mereka akan lari. Insarifu minka, artinya mereka itu lari daripada kamu. Artinya ketika kita menyampaikan risalah dakwah, kita menyampaikan risalah dakwah, bila kita cakap kasar sehingga tidak nak memberikan kemaafan kepada orang lain, orang akan menghindarkan diri kepada kita. Terutama yang berlaku dalam perang Uhud ketika para sahabat turun daripada bukit untuk merebut ataupun mengambil harta rampasan. Pada waktu itu sepatutnya sebagai seorang pemimpin dia marah. Tetapi disebabkan ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat itu jadi hilang. Artinya di situ letaknya kekuatan seseorang. Kekuatan seseorang itu terletak dia apabila dia menahan marah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, laisa syadidu bisur'atil laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah seseorang itu dikatakan kuat apabila dia menang dalam gusti atau berlawan atau berperang sebagainya, tetapi sesungguhnya kekuatan itu adalah seseorang yang boleh menahan diri dia ketika marah. Tengok ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat-sahabat melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi dapat yamsiku nafsahu 'anil ghadab, artinya dapat menjaga diri dia daripada sifat marah tadi. Tetapi bila kita kaitkan dalam keluarga, bila ayah balik marah, anak akan jadi apa Ustaz? Jadi akan menghindarkan diri. Sebab bila dia tahu sepatutnya bila ayah balik, anak itu akan lari menuju ayah. Ayah kata kan. Masya Allah kan. Kalau panggil ayah lah. Kalau panggil abuya, kalau panggilan yang sangat indah lagi ya abati, sebagaimana Nabi Ismail memanggil Nabi Ibrahim, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Panggil. Tetapi di saat ayah yang memiliki sifat baran ini, sifat sari'ul ghadab atau pemarah ini, agak-agak anak tu lari ke mana Ustaz? Lari ke dalam bilik. Lari dalam bilik. Masya Allah.
sepatutnya sentuhan-sentuhan indah daripada seorang ayah, belayan seorang ayah terhadap anak, tetapi disebabkan sifat marah ini lam faddu min haulik, dia akan lari daripada kamu. Subhanallah, bila dah anak lari, apa yang akan berlaku dalam psikologi anak tadi itu, apa yang berlaku? Tentu dia akan simpan dalam diri dia, ayah dia, sifat pemarah. Kalau seandainya benda ini berlaku, dia akan bawa keluar. Tuan-tuan dan puan-puan yang pagi ayah pemarah, nasihat untuk kita, nasihat untuk saya juga, jangan jadi ayah pemarah sebab ia akan berlaku dalam kehidupan kita. Nanti anak akan lari pada kita. Jangan kita salahkan anak ketika anak itu liar, Ustaz ya, anak liar dan sebagainya, tak nak dengar cakap. Tapi cuba kita muhasabah diri, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, ataukah angkat suara saja ke, nak marah saja ke, nak dan sebagainya. Sehingga kata Ustaz tadi, 10 tahun, 20 tahun isteri boleh tahanlah, 30 tahun, 40 tahun macam mana asyik-asyik marah saja. Saya banyak datang satu pertanyaan tentang bab ayah baran ini. Masya-Allah. Jadi kalau kita kaitkan daripada ayat yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159 tadi, itu sangat menarik dalam kehidupan kita agar menjadi seorang ayah, pemimpin rumah tangga, bukan sebagai pemimpin rumah tangga saja, pemimpin negara, pemimpin organisasi, dia kena sentiasa fa'fu wastaghfir lahum. Artinya maafkan mereka bila mereka melakukan kesilapan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Maksudnya dia ucapkan istighfar tu, mohon ampun untuk orang yang buat salah. Untuk orang yang buat salah. Bukan yang kata dah salah, mengapa tak plan kan, mengapa tak rancang kan, macam tu. Tengok, begitulah hebatnya Al-Quran. Begitulah hebat Al-Quran. Kita tidak artinya kalau kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kalau kita sentiasa terus marah, sebab manusia tak lepas daripada kesilapan dan kesalahan. Jadi bila dia berbuat salah kepada kita, fa'fu, kita maafkan mereka dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya sebagai seorang ayah bangkit tengah malam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan kepada anak, kebaikan kepada isteri, kepada pemimpin juga, pemimpin organisasi, rumah tangga dan sebagainya. Bila ada staff buat salah dan sebagainya, kita maafkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diberikan peluang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Itu hebatnya rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah itu panduannya, bila seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah, ya, ayah-ayah yang menonton pada hari ini, ibu-ibu yang menemankan ayah juga, ya. Kadang-kadang dia mungkin ayah marah pasal maknya boleh tenangkan, alhamdulillah kan. Tetapi kalau ayah marah, mak pun jadi marah. Wah. Kan, mak pergi marah pada anak, anak pun marah, dia pergi marah pada kucing, kucing pun marah pergi cakar sofa kan, ya. Kerana marah ni dia berjangkit. Sebenarnya, ya, kalau pagi-pagi lagi ayah ke mak ke dah kan, dah marah apa sebagainya, hempas pintu, ia memberi kesan, ya, kepada satu rumah. Dan kalau perasan sebentar tadi nampak seperti Nabi ataupun kita sendiri kalau dapat rahmat, insya-Allah boleh bersifat layin, ya, bersifat lembut, tidak marah. Maksudnya kalau terbaliknya, orang pemarah ni kurang rahmat, Ustaz, ya. Kurang rahmat. Ke macam mana tu? Kalau kita perhatikan, kalau kita tengok balik pepatah Melayu kita kan, seorang bawa api, apa jadi? Terbakar. Tapi seorang bawa api, seorang bawa air akan jadi lembut. Jadi kalau kita perhatikan balik tentang konsep Al-Quran, konsep syariat Islam, bahwasanya nak mendapatkan rahman dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu pertama kita dekat dengan Allah, iaitu solat, Ustaz. Solat. Artinya ghadab, dia itu marah, dia lawan dia ada sabar. Sabar itu datang daripada salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maksudnya jadi puncak sabar itu adalah solat. Artinya kalau kita perhati dalam surah Al-Ankabut tu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa seseorang itu jadi marah? Fahsya, keluar daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, perbuatan tidak baik. Orang marah ini kadang-kadang handphone dia pegang pun dia boleh baling. Handphone murah lah kot. Kalau handphone mahal dia berkira juga tu. Dia baling buku, dia baling. Sebab apa? Sebab solat itu tidak mengawal diri dia untuk marah. Jadi apapun keadaan kita, dalam perang pun, dalam apa sebagainya, kita kena solat. Berarti kalau kita ada sifat marah dalam diri kita, kita kena muhasabah diri kita.
bagaimana salat kita, bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ayah marah, bila pasangan kita marah, kita jangan lawan kemarahan itu dengan marah juga. Kita sabarkan dia. Kita sabarkan dia. Mudah-mudahan dengan marah yang dilakukan itu, dengan ucapan sabar yang kita ucapkan kepada orang yang marah, mudah-mudahan dia boleh reda. Contoh Ustaz, contoh. Kita balik mengamuk, marah-marah. Kalau seandainya isteri boleh meredakan, bang, alhamdulillah abang marah pagi ni, atau abang marah petang ni balik. Disebabkan abang marah, saya dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Berani ke ada isteri cakap gitu? Tapi jarang jumpa. Tapi jarang jumpa kan. Tapi kalau benda itu berlaku, ini ada sahabat saya praktiskan seperti itu Ustaz. Oh ya. Dia praktiskan. Dia ada masa tu dia bagi tahu macam mana nak buat Ustaz. Dah 30 tahun dah. Baran semacam aja. Salah sikit aja, salah tak sudu aja. Kita nak marah dia. Kita sudu apa salahnya Ustaz? Tapi kalau memang orang sifat sari'ul ghadab ini, semua dia benda nampak dia semua tak elok. Jadi cuba kalau kita balik, kita cakap, bang, terima kasih banyak abang marah. Dengan kesabaran yang abang, dengan kemarahan yang abang berikan kepada saya, itu menambahkan pahala bagi saya. Oh, dia praktikkan. Tentu kalau isteri cakap itu, agak-agak suami macam mana agak-agak macam itu. Jadi kalau benda tu berlaku dalam kehidupan kita, kita jangan balas kemarahan itu dengan kemarahan. Balas kemarahan itu dengan kesabaran. Pada satu ketika bila dia praktiskan, Ustaz, mana boleh saya nak hari-hari cakap macam itu aja? Mesti nak balas juga. Bila dah balas, ialah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tentu ego dia tinggi Ustaz kan? Tentu ego dia tinggi. Jadi, bila saat seperti itu, kita ubah ayat kita. Kita ubah ayat kita, tukar ayat kita. Kita tukar ayat kita. Jadi, contoh pula kalau seandainya isteri suka marah-marah. Apa? Kalau isteri suka marah-marah, kita balik bawa hadiah. Tukar hadiah setiap hari. Tukar hadiah setiap hari. Masya-Allah. Tidak pun hadiah itu dalam, tu. tak pun hadiah yang dalam bentuk apa? Hadiah perkataan dengan senyuman dan sebagainya. Itu boleh menghilangkan sifat marah. Dan marah ini adalah kita sebutkan awal tadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fitrah bagi manusia. Namun fitrah bagi manusia itu ada tarbiyah dia. Ada tarbiyah dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang sabar dalam kehidupan kita, sebab ganjaran orang sabar ini adalah syurga. Assalamualaikum alaikum bima sabartum. Baik, jadi itu adalah dia punya ganjaran ya bagi orang yang bersabar ini, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Ra'd Ustaz ya, tentang salamun alaikum bima sabartum. Itu adalah sebagai satu ganjaran ya, malaikat mengucapkan kepada orang-orang yang sabar. Dan sudah tentu tadi praktikalnya dalam sunnah Nabi untuk diam, untuk kita duduk ya, jangan lebih lagi. Dan orang-orang yang bersama dengan orang yang marah ini kena tenangkan ya, tenangkan. Dan sebagai individu yang pemarah ya, kita perlu melihat balik aktiviti-aktiviti untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah seperti solat dan sebagainya, agar ianya mencapai standard mendapat rahmat daripada Allah, tercegah daripada fahsyat wal munkar, bukannya ianya sebagai satu rutin yang tidak membawa impact dalam akhlak kita seharian. Mungkin 1 minit akhir ini Ustaz, cadangan ataupun nasihat kepada ayah-ayah yang menonton pada hari ini agar jangan jadi ayah barat. Terima kasih Tuan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sudah tak terasa Ustaz, sudah sampai penghujung. Apa yang nak dipesankan untuk diri saya Ustaz, untuk diri saya dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, sentiasalah kita muhasabah diri kita agar kita menjadi insan yang penyayang. Bahwasanya orang di sekeliling kita ini adalah perlukan rahmat dan kasih sayang. Hidup ini hanya sementara saja. Yang hidup kekal adalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki sifat marah, sari'ul ghadab ini tidak dapat dihilangkan dalam diri kita, apa akan jadi kalau seorang ayah yang pemarah, apa akan jadi dengan keluarga kita? Ingat wahai para ayah, hidup ini hanya sebentar saja, tidak lama. Jadi curahkan kasih sayang demi kasih sayang untuk keluarga agar kita
dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama di dalam surga. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri untuk berkongsi nasihat akhir untuk ayah-ayah, untuk saya, untuk tuan-tuan yang berada dalam program pada hari ini, untuk kita sama-sama ya mengutamakan kasih sayang, ya. Boleh kasih sayang dengan tegas Ustaz ya, Ya. tetapi bukan kasih sayang diikuti dengan marah ataupun marah-marah ataupun baran seperti mana tajuk kita pada hari ini. Kita doa pada Allah SWT, Allah kurniakan rahmat kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini, ya, kepada ibu-ibu yang menemankan, doakan banyak agar pemimpin, suami ataupun ayah ini adalah ayah yang tegas dengan kasih sayang, bukannya dengan marah-marah, kerana ini adalah seruan daripada Al-Quran. Kerana marah ini ada kaitan dengan syaitan kalau ianya menjadi baran, sehingga boleh menyebabkan adik Amir meninggal dunia, diletakkan dalam tong air kerana angkara marah yang amat membahaya. Kita berdoa pada Allah SWT, dipimpin Ustaz Faizan Tajwid pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. رضينا يا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, kami ini hamba yang kerdil ya Allah, kami ini hamba yang hina ya Allah. Pandulah kami, pimpinlah kami ke jalan-Mu ya Allah. Pimpinlah tangan-tangan kami untuk menyempurnakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami rindukan syurga-Mu yang kami dambakan ya Allah. Kau masukkanlah kami ya Allah bersama keluarga-keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau hindarkanlah diri kami ya Allah dari azab siksa-Mu yang amat menyakitkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami di dalam iman, Kau hidupkanlah kami di dalam iman ya Allah. Kau jadikanlah kami ayah-ayah yang baik ya Allah. Kau jadikanlah kami ibu-ibu yang baik ya Allah. Kau jadikanlah kami anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Faizan Tajwid ya, membacakan doa dan juga menjadi qari pada hari ini, dan juga Ustaz Safri Muhammad Zain yang sudi bersama pada hari ini untuk berkongsi ringkas saja Ustaz ni, tak sampai kita banyak, tetapi sebagai panduan awal untuk kita melihat jangan jadi ayah baran. Ini adalah perkara yang penting kita bina dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran. Sebenarnya untuk tuan-tuan menyumbang ya, menyumbang idea dalam nombor hotline yang ada. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita sama-sama gerakkan bersama ya, agar ayah-ayah yang memimpin keluarga adalah ayah-ayah yang sedar tentang Quran sebagai sumber rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kata-kata lebih positif, lebih lagi layin, lebih lembut, agar ia menjadi asas kepada kepimpinan dalam sebuah keluarga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri akan datang untuk kita melihat tajuk-tajuk menarik bagi ayah sebagai panduan menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga.
الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر